Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 9 akan menerangkan tentang astronomi menurut perspektif Al-Quran dan Sains bagi subjek Ilmu Wahyu dan Sains kod MPU 33012 di bawah penyeliaan Ustazah Nurul Ashikin Cik Yusof. Kumpulan kami mempunyai 3 objektif kajian iaitu hikmah kewujudan matahari, kepentingan bintang-bintang dan juga manfaat bulan, dan kesemuanya masing-masing adalah mengikut perspektif Al-Quran dan juga penerokaan sains. Bagi poin yang pertama, kita boleh lihat daripada surah Yunus ayat yang kelima. Surah ini menerangkan tentang bulan hanya memantulkan cahaya daripada matahari. Ayat di atas menerangkan tentang beza antara sinar dan cahaya. Sinar disebut sebagai dia, sinar matahari, manakala cahaya bulan disebut sebagai nur. Ini merupakan tafsir daripada Syekh Said Hawa dalam kitabnya Al-Asas fi Al-Tafsir. Bagi kajian sains pula, seorang tokoh Yunani iaitu Anaxagoras juga berpendapat bahawa bulan memantulkan cahaya daripada matahari. Pendapatnya dikuatkan lagi dengan menerangkan tentang kejadian gerhana bulan dan juga gerhana matahari. Seterusnya, keseimbangan siang dan malam, kita boleh lihat tafsir daripada surah Fatir ayat 13, dan ini merupakan tafsir dalam kitab Ibn Kathir, di mana Ibn Kathir menerangkan tentang Allah mengambil bahagian yang panjang lalu ditambahnya bahagian yang kurang sehingga kedua-duanya berada dalam kondisi yang seimbang. Bagi dapatan sains pula adalah kejadian ataupun fenomena equinox, di mana kejadian ini berlaku di kedua-dua hemisfera kutub utara dan kutub selatan, di mana kedua-duanya mengalami jumlah masa yang hampir sama antara siang dan malam, iaitu sekitar 12 jam siang dan juga 12 jam malam. Bagi poin yang ketiga adalah matahari dan segala planet bergerak dalam paksi yang tersendiri. Kita boleh lihat daripada surah Az-Zumar ayat yang kelima, serta daripada surah yang kedua, contoh kedua daripada surah Yasin ayat yang ke-40, di mana Asy-Syaikh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin menerangkan bahawa matahari berjalan dengan sangat laju dan kadar kelajuannya yang luar biasa, hanya Allah yang mengetahuinya. Bagi pendapat sains pula, Nicolaus Copernicus iaitu ahli astronomi pada zaman Renaissance juga berpendapat perkara yang sama, dan kajian daripada NASA menerangkan tentang matahari mengorbit Bima Sakti dengan kelajuan yang sangat laju dengan halaju purata sekitar 720,000 kilometer sejam. Maka jelaslah tafsiran ulama bagi petikan Al-Quran dan dapatan sains dari pakar astronomi adalah sama, yang mana membawa maksud daripada kajian sains membenarkan kalam Allah yang berada di dalam surah-surah tersebut. Kepentingan bulan mengikut pendapat sains dan Al-Quran. Yang pertama, menjadi bukti kekuasaan Allah. Seperti mana dalam surah Al-Furqan ayat 61 yang bermaksud Maha Suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang dan dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya. Allah mengagungkan dan dirinya atas keindahan segala apa yang diciptakannya di langit berupa gugusan-gugusan bintang yang besar. Tafsir Ibn Katsir. Yang kedua, kejadian siang dan malam. Dalam surah Ar-Rahman ayat 5 yang bermaksud matahari dan bulan yakni beredar sesuai dengan perhitungan. Ia adalah undang-undang yang berkuasa dan sistem yang tidak boleh diubah yang mengikat planet-planet besar bersama-sama. Manusia tidak boleh mengira dan mengukum hari, tarikh dan tanaman dan musim hanya kerana tiada perubahan berlaku dalam peraturan yang telah ditetapkan untuk terbit dan terbenam matahari dan melalui peringkat yang berbeza. Tafsir Al-Maududi. Yang ketiga, matahari dan bulan sebagai petunjuk perhitungan waktu. Seperti mana di dalam surah Al-An'am ayat 96 yang bermaksud dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Pada ayat ini diketahui bahawasanya ia menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan dalam arti penentuan waktu. Tafsir Al-Misbah. Yang seterusnya, manfaat bulan pada pendapat sains. Yang pertama, pasang surut air. Jarak antara bumi dan bulan
pada tempoh-tempoh tertentu mempengaruhi kadar dan tahap kekuatan daya tarik graviti bulan pada salah satu sisi bumi terhadap sisi lainnya sehingga ternampak tonjol pada lautan, meninggi turun atau pasang surut. Journal of Geophysical Research, Oceans. Yang seterusnya, manfaat bulan pada pendapat sains. Yang kedua ialah menerangi bumi pada waktu malam. Cahaya bulan sebahagian besar terdiri dari cahaya matahari dengan sedikit cahaya bumi memantul dari permukaan bulan pada bahagian di mana cahaya matahari menerpa. Astronomy Principle and Practice oleh A.E. Roy. Yang ketiga, menandakan peredaran masa. Sifat peredaran bulan mengelilingi bumi yang tetap dalam suatu tempoh masa yang lebih kurang sama, sebanyak kira-kira 29 hingga 30 hari, menjadikan ia amat berguna menandakan peredaran masa dari mengambangnya anak bulan sehingga ia surut menggelap kepada suatu anak bulan yang baharu. Perbandingan pendapat sains dan Al-Quran tentang manfaat bulan. Pendapat saintifik mengenai faedah bulan berkaitan dengan pengaruhnya terhadap pasang surut laut dan pencahayaan malam. Sebaliknya, Al-Quran mungkin menonjolkan aspek keajaiban ciptaan Allah dan mungkin mengandungi makna rohani yang berkaitan dengan bulan. Kedua-duanya boleh menjadi pelengkap memandangkan sains dan agama mempunyai perspektif yang berbeza, tapi boleh melengkapkan pemahaman manusia tentang alam semesta. Sekian daripada saya. Terima kasih. Seterusnya ialah rahsia penciptaan bintang menurut Al-Quran. Jadi bintang ialah benda yang di langit yang memancarkan cahaya. Manakala menurut Salahuddin dalam penulisannya pada tahun 2019, bintang ialah objek yang berbentuk bola dan mempunyai jisim. Di dalamnya wujud gas yang terbentuk disebabkan tarikan graviti bintang itu sendiri. Jadi rahsia penciptaan bintang yang pertama ialah bintang diciptakan sebagai petanda mengingati hari kiamat. Allah telah berfirman dalam surah At-Takwir ayat 2 yang bermaksud, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Ayat ini menggambarkan bagaimana keadaan bintang pada hari kiamat kelak. Menurut Said Qutb, beliau mengatakan bahawa bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan cahayanya akan pudar. Menurut Imam Fakhruddin dalam tafsir Salman pula, bintang-bintang akan saling tersebar dan saling berjatuhan. Yang kedua adalah bintang diciptakan sebagai penunjuk arah. Allah telah berfirman dalam surah An-Nahlu ayat 16, yang mana boleh ditafsirkan bahawa Allah telah menciptakan sesuatu bagi membawa manfaat kepada hamba-Nya, termasuklah bintang-bintang dan segala yang diciptakan di dalam muka bumi ini. Menurut tafsir Ibnu Kathir, wa binajmi hum yahtadun, dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk. Seterusnya ialah bintang diciptakan sebagai alat merejam syaitan, yang mana Allah telah berfirman dalam surah Al-Mulk dalam ayat kelima, yang mana syaitan akan mendengar dan mencuri berita-berita daripada langit. Menurut Abdul Rahman Shahab, beliau menolak teori yang mengatakan alat-alat melempar syaitan itu adalah meteor, kerana meteor bukan berasal daripada bintang, dan meteor adalah kumpulan batu yang terdapat di kawasan orbit planet-planet. Seterusnya, bintang diciptakan sebagai penghias langit, di mana Allah berfirman dalam surah As-Saffat ayat 6 hingga 7, yang mana bintang-bintang ini diciptakan bagi menghiasi langit malam yang gelap gulita. Dan menurut Wahid Nur Afif pada tahun 2019, Islam bukan hanya mendukung tetapi menganjurkan kreasi dan seni selama ia mengarah kepada keesaan dan kesucian Allah. Yang bermaksud, Islam menganjur kreativiti dan kesenian selama mana ia boleh membawa kepada keesaan dan mengagungkan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akan menerangkan kepentingan bintang dalam kajian sains. Kepentingan bintang yang pertama ialah bintang sebagai penanda bilangan bulan. Bintang membentuk buruj yang boleh dijadikan rujukan untuk mengetahui bilangan bulan. Sebagai contoh, buruj Scorpio hanya muncul pada bulan Jun sehingga Ogos. Hal ini menyebabkan buruj ini boleh digunakan untuk menandakan permulaan musim baharu tanaman. Kepentingan bintang yang kedua ialah bintang sebagai penunjuk arah. Menentukan arah terutamanya ketika berlayar di lautan sebelum wujudnya kompas.
Sebagai contoh, buruj biduk sentiasa mengarah ke utara. Kepentingan bintang yang ketiga ialah bintang sebagai sumber tenaga. Bintang mengalami proses nukleosintesis yang meledak menjadi bintang supernova. Bintang supernova menyebabkan unsur-unsur kimia membentuk bahan-bahan dasar planet dan kehidupan itu sendiri. Seterusnya, perbandingan pendapat sains dan Al-Quran tentang kepentingan bintang. Dalam Al-Quran, ia menekankan aspek spiritual dalam penciptaan bintang. Manakala sains menekankan kepada mekanisme fizik dan kimia dan impak kepada alam semesta. Pendapat Islam dan sains berlawanan, namun sebagai Muslim, kita perlu meletakkan Al-Quran sebagai panduan utama kita.